Terima kasih Puan Pengacara Majlis dan tuan-puan yang masih lagi bersama dengan sesi kita untuk tengah hari ini. Kita akan proceed untuk pelaksanaan dan pelaporan bagi pelupusan aset. Okay, saya Nurhaya binti Ismail, Juru Kebagunan, akan bersama tuan-puan untuk sesi bab pelupusan. Alright. So semalam kita dah go through berkenaan dengan bagaimana tuan-puan nak buat pelaksanaan penyediaan pelan pelupusan aset. Okay. So kita untuk hari ni kita nak pergi pada pelaksanaan. So kita refresh balik apa yang kita dah dapat daripada semalam. So semalam untuk sebagai summary-nya untuk tuan-puan bila kita nak lupuskan aset, kena make sure bahawa tuan-puan dah buat penilaian aset. Sekali lagi saya maklum penilaian aset adalah merupakan gateway ataupun kita kata pemula barulah tuan-puan boleh laksanakan pelupusan. So selagi mana tuan-puan tak buat penilaian, kita tak boleh proceed kepada bab pelupusan. Okay. So di mana di dalam bab penilaian ni tuan-puan kena pastikan tuan-puan ada tanda tangan ataupun kelulusan daripada pegawai pengawal masing-masing yang menyatakan bahawa pegawai pengawal iaitu pemilik aset bersetuju untuk memberikan kebenaran ataupun meluluskan untuk aset tersebut dilupuskan. Okay. So bila dah dapat kebenaran daripada pegawai pengawal, barulah kita proceed kepada penyediaan pelan dan seterusnya kita pergi kepada pelaksanaan kerja tersebut. Okay. So dekat sini di paparan sekarang kita dah pergi kepada pelaksanaan dan pelaporan lah. Okay, ini adalah untuk kita punya arahan kerja dalam pelaksanaan pelupusan. So dekat sini tuan-tuan lihat dekat paparan sekarang kita akan lihat pada arahan kerja, pengesahan keputusan, penentusahan pelupusan aset dan last sekali adalah kita pergi pada pelaporan. Okay. So next kita pergi kepada dalam pelaksanaan pelupusan aset. So apa yang tuan-puan akan dapat untuk hari ini berkenaan dengan pelupusan adalah kita nak lihat pada prosedur pelaksanaan dia lah berserta dengan pelaporan. Okay, so kenapa kita nak laksanakan pelupusan ni macam semalam saya bagi tahu pada tuan-puan, kita nak laksanakan pelupusan aset taklih kerajaan ni supaya mengikut pada cara ataupun prosedur yang betul lah supaya dia betul dan sistematik. Okay, dan akhirnya objektif kita nak lupuskan aset ni yang memberi pulangan yang terbaik pada kerajaan, iaitu kaedah yang kita tentukan ataupun kita syorkan tu adalah kaedah yang memberi pulangan terbaik kepada kerajaan lah. Right. So bila kita akan laksanakan, okay, sekali lagi saya maklum tuan-puan perlu buat penilaian aset dulu, dah dapat keputusan daripada pegawai pengawal, baru kita boleh proceed kepada bab pelupusan. Okay, di mana dia kita akan laksanakan pelupusan, okay, di mana sahaja aset itu berada. Kalau aset itu berada di daerah lain akan laksanakan prosedur pelupusan. Begitu juga sampai ke peringkat kementerian. Right. So siapa yang akan melaksanakan di dalam pelupusan ni, kalau tuan-puan lihat arahan, okay, automatik kalau daripada pegawai pengawal akan pergi pada PTF dan PTF lah kita kata anchor lah, ketua dalam memberi arahan untuk pelaksanaan pelupusan aset. Okay. Tak kisah sama ada PTF tu di peringkat mana yang bertanggungjawab, sama ada PTF di peringkat kementerian, jabatan negeri atau dan sebagainya lah. Okay, itu daripada segi memberi arahan. Kemudian yang keduanya dalam pemverifikasi. So di dalam bab pelupusan ada satu lembaga, bukan hantu tapi lembaga ni yang akan mengesyorkan kepada pegawai pengawal ataupun pegawai pelulus untuk komponen, okay, apa kaedah yang terbaik dalam melupuskan aset. So lembaga ni kita kata wajib memang akan ada dalam pelupusan. Okay. So kita memang kena lantik lembaga dan lembaga akan syorkan dan akan diluluskan oleh pegawai pengawal ataupun pegawai pelulus. Right. So siapa pelaksananya? Okay, pelaksana kat sini untuk bab pelupusan yang paling famous ni adalah POF lah, Pegawai Operasi Fasiliti. So POF akan bertindak sebagai kita kata anchor lah di dalam bab pelupusan, okay, untuk melaksanakan prosedur pelupusan. So bagaimana adalah mengikut proses kerja yang ditetapkan, kita akan lihat nanti. So ini adalah definisi penting di dalam pelupusan untuk tuan-tuan dan puan-puan tahu. Okay, sebelum kita nak laksanakan prosedur pelupusan. Okay, so di paparan sekarang kalau tuan-puan lihat di belah kiri, kita ada struktur binaan dan komponen. Okay, ini memberi maksud bahawa di dalam pelupusan kita ada dua kategori yang tuan-puan akan lupuskan. Okay, sama ada kita nak lupuskan struktur ataupun kita nak lupuskan komponen.
So dua kategori ini akan memberi kepada prosedur yang berbeza. That's why pada awalan tuan-puan kena tahu tuan-puan nak lupuskan apa. Okay, kalau nak lupuskan struktur binaan ini, struktur binaan ini adalah merujuk kepada DPA, daftar premis aset ataupun DAK block, ataupun DAK binaan luar. DAK daftar aset khusus. So DAK struktur binaan merujuk kepada DPA, DAK block dan juga DAK binaan luar. Itu ada merujuk pada struktur binaan. Manakala untuk komponen, apa-apa saja komponen aset taklil yang dikategorikan sebagai di bawah aset taklil lah. Apa yang tuan-puan dah daftar dalam komponen tersebut sebagai aset taklil, bila nak lupus itulah yang kita akan buat prosedur pelupusan. So dalam komponen ni kita ada komponen mengikut pada disiplin lah, komponen komponen elektrik ke, komponen mekanikal ke, awam, seminar dan sebagainya. So di belah kanan adalah berkenaan dengan definisi, berkenaan dengan kaedah di dalam melupuskan aset. So kaedah yang pertama adalah kaedah hadiah. So hadiah ini adalah apa? Secara mudah, bahasa mudahnya hadiah ni kita punya aset federal diserahkan kepada selain daripada federal. G selain daripada G. Sebagai contoh, aset KKR, Kementerian Kerja Raya diserahkan kepada mungkin pertubuhan anak-anak yatim. So kita serahkan kepada selain daripada G lah. Manakala untuk pindahan adalah dia punya vice versa dia. So pindahan ni adalah G to G. Kita serahkan kawalan daripada pegawai pengawal di bawah federal kepada pegawai pengawal federal yang lain. Contoh daripada KKR bagi kepada KKM contohnya. Itu adalah secara pindahan, kaedah pindahan. Next kita pergi kepada definisi seterusnya adalah definisi musnah. Macam semalam ada tuan-puan ada bertanya berkenaan apa beza musnah dengan roboh. So kita lihat pada definisi ni, kalau musnah ni adalah merujuk kepada aktiviti kita menghapuskan melalui kita tanam, membakar, menghancur, melebur, membenam dan seumpamanya sehingga bertukar keadaan fizikal asalnya atau tidak boleh digunakan lagi. So kalau tuan-puan laksanakan aktiviti yang tanam, bakar, hancur, lebur, benam, ini adalah di bawah aktiviti kaedah musnah. Manakala untuk roboh ni maksudnya ada struktur yang kita robohkan lah. Kalau kita lihat kat sini bangunan dan infrastruktur yang diruntuhkan. Dihapuskan sama ada menggunakan tenaga manusia, jentera, bahan letupan atau sebarang peralatan yang dibenarkan oleh undang-undang. So kalau tuan-puan lihat kat sini, kita boleh buat secara tenaga manusia. Tenaga manusia kalau kita robohkan kita boleh guna tenaga manusia. Macam semalam saya maklum, kita boleh buat perobohan secara gotong royong dengan penduduk kampung contohnya. Itu kita robohkan menggunakan tenaga manusia lah. Contoh kalau jentera ni standard lah. Kalau standard jentera kita lantik kontraktor. Dia pun bawa dia punya peralatan jentera dia untuk merobohkan struktur kita lah. Manakala untuk bahan letupan sekiranya berlaku tuan-puan menggunakan penggunaan bom untuk merobohkan bangunan, so itu di bawah kategori bahan letupan lah. Dan lain-lain peralatan yang dibenarkan oleh undang-undang. So next kita pergi kepada definisi di dalam pelepasan hak. So pelepasan hak ni adalah definisi barulah untuk di Pata versi 2.0. Kalau dulunya tak ada. Tapi disebabkan keperluan semasa, kita tahu sekarang bila bangunan kerajaan ni kita tak boleh lari. Kalau dulunya lah, saya harap sekarang mungkin tak ada berlaku. Di mana kita ada satu bangunan federal. Tapi kita bina atas tanah selain daripada federal. Selain daripada tanah PEP. So bila benda tu terjadi, sepatutnya dia tidak boleh terjadi. Kenapa? Kalau merujuk kepada kanun tanah negara, tuan-puan tidak boleh mendirikan ataupun apa sahaja bangunan yang berada di atas atau di bawah tanah tersebut adalah hak milik pemilik tanah. So by right, kita tidak boleh mendirikan apa-apa bangunan struktur di atas tanah orang lain. Contohlah kita kerajaan persekutuan. Kita ada bangunan federal tapi kita bina atas tanah SUK negeri, tanah negeri. Sepatutnya benda tu tidak boleh berlaku. Kalau tuan-puan melaksanakan projek-projek pembangunan, projek-projek pembinaan, kena make sure bahawa urusan tanah ni telah clear daripada peringkat awal. Sebab dia akan efek kepada kita punya prosedur pelupusan lah. So sekiranya kes ini berlaku, bangunan pejabat tuan perempuan dibina di atas tanah SUK negeri
ataupun contohnya kepada dekat atas tanah felda ataupun tanah mungkin orang awam, pernah juga berlaku. So sekiranya benda ni berlaku dan bangunan tu pun kita pun dah tak gunakan, kita pun nak serah kepada pemilik tanah, kita akan lupuskan melalui kaedah pelepasan hak. Okay, ini di bawah maksud pelepasan hak lah. So kita melepaskan hak kita bangunan tu kepada pemilik tanah sepenuhnya. Okay, so dalam pelepasan hak ni dia akan boleh ada dua keadaan lah. Okay, keadaannya adalah pertama Tuan-puan akan serahkan tanah kosong kepada pemilik tanah. Contoh kata sebabkan pemilik tanah tu ada kuasa untuk memberi arahan kepada kita pemilik bangunan ni sebab tu adalah tanah dia. Okay, so sekiranya kita nak serah bangunan tu kepada pemilik tanah, katalah kita nak serah kepada felda. Okay, tapi felda kata saya nak tanah kosong, saya tak nak bangunan, saya tak nak ada pejabat pun atas tanah tu. Okay, so dekat sini tuan-puan perlu buat roboh terlebih dahulu. Okay, so kita kena buat prosedur roboh lah. Bila dah roboh, dah siap roboh, tanah pun dah kosong, barulah kita akan serah tanah tersebut kepada pemilik tanah felda tadi. Okay, tapi kalau contoh kata felda kata, okay tak apa, saya nak bangunan ni, tak payah roboh, serah saja kepada saya. So bila benda tu berlaku, tuan-puan akan buat kaedah pelepasan hak. Okay, so kat sini kalau pelepasan hak, maksudnya kita dah save duit untuk roboh lah. Tapi kalau dia kata dia nak tanah kosong, tuan-puan kena allocate satu amount untuk kita buat kerja-kerja roboh. Okay, so kerja-kerja roboh tu kita kena mohon sendirilah kerana kita kena buat prosedur perobohan. Right? Okay, so itu untuk pelepasan hak. So manakala untuk pindah milik bahasa mudahnya kita jual lah. Okay, kita jual tanah, of course akan bersekali dengan bangunan. Okay, bila kita ada penjualan, pindah milik tu antara milikan federal pergi kepada milikan private ataupun swasta contohnya, kita akan laksanakan prosedur pelupusan bangunan tersebut melalui kaedah pindah milik. Okay, right. So di dalam skop pelupusan yang tuan-puan kena maklum ni, yang pertama adalah pelupusan aset takleh tanah milik persekutuan. Okay, so by right tadi saya maklum berkenaan kanun tanah negara, so dia akan relate kepada kita punya pemilikan tanah lah. So sepatutnya semua bangunan-bangunan federal perlu dibina di atas tanah milik PTP saja. Okay, Pesuruhjaya Tanah Persekutuan saja. Okay, sepatutnya itu yang berlaku. Okay, so ini akan merujuk kepada Perbelanjaan Persekutuan, Kanun Tanah Negara, undang-undang yang berkaitan dan perkara yang berkuat kuasa. Okay, ini adalah merujuk kepada kita punya undang-undang lah. Okay, so yang keduanya, pelupusan tanah milik persekutuan hendaklah mendapat keputusan jemaah menteri. So sekiranya lah tuan-puan mungkin di agensi masing-masing ada tanah-tanah kosong. Okay, tanah kosong yang tuan-puan ada rasa nak mungkin kita better jual lah. Mungkin kalau kita jual kita akan dapat lagi keuntungan. So sekiranya kita ada intention begitu, maksudnya kita dah nak buat pelupusan tanah lah, tanah federal. So bila kita nak buat pelupusan tanah federal, tuan-puan kena kemukakan permohonan tersebut kepada pihak JKPTG terlebih dahulu sebagai kustodian bagi semua tanah-tanah milik federal. Okay, so tanah milik federal di bawah JKPTG kena dapatkan kelulusan daripada JKPTG melalui dia punya ahli-ahlinya. Salah seorang daripada ahlinya adalah MOF juga. So tuan-puan kena dapatkan kelulusan daripada MOF. So bila dah settle untuk JKPTG dan MOF, barulah kita akan kemukakan keputusan tersebut kepada dapatkan kelulusan daripada jemaah menteri. So bila jemaah menteri dah bagi kelulusan, dah bagi untuk kita jual tanah tersebut, kita lupuskan tanah tersebut, dan barulah proses ataupun prosedur pindah milik tersebut akan berlaku lah. Okay, itu adalah untuk prosedur pelupusan tanah. So yang ini tuan-puan kena direct bertanya dengan JKPTG lah. Okay, bukan dengan pihak JKR ataupun urus sedia. Okay, so kat sini yang ketiga adalah pelaksanaan aktiviti pelupusan dibuat selepas. Okay, selepas melaksanakan prosedur penilaian aset terlebih dahulu. Ini macam saya maklum pada awalannya memang dia punya cara dia adalah tuan-puan kena buat penilaian dulu baru kita boleh pergi kepada bab pelupusan. Okay, macam kat Pipun tadi, Pipun pun tuan-puan kena laksanakan penilaian dulu baru boleh buat Pipun tadi. Okay, so sama konsep dia. So next kita pergi kepada ciri-ciri aset yang dilupuskan. So ini ciri-ciri ni
mungkin tuan-puan rasa macam ayat standard, okay, tapi mungkin ada setengah agensi mungkin dia tidak terfikir apa justifikasi yang boleh diletakkan dalam untuk melupuskan aset. So benda ni sangat membantu sekiranya agensi tak ada idea macam mana nak lupuskan aset. So sekiranya ciri-ciri ni berlaku dekat aset tuan-puan, kita boleh usulkan untuk dilupuskan lah. Tapi kelulusan masih lagi kena dapatkan daripada pegawai pengawal melalui borang JKF F8/4 lah. Okay, daripada hasil penilaian. Okay, so kita lihat ciri-ciri yang pertama, tidak selamat untuk digunakan. Ini tidak, bila melibatkan kepada safety and health, okay, kita perlu ataupun kita boleh melupuskan aset lah. Okay, tidak selamat untuk digunakan ni boleh jadi kepada struktur binaan ataupun juga kepada komponen aset ta'lim. Okay. So next, gagal mencapai tahap perkhidmatan yang fungsi yang ditetapkan. Okay, sebagai contoh lah, kalau kata tuan-puan punya pejabat. Okay, kata kalau pejabat tuan-puan tu dibinakan untuk memberi kemudahan kepada penjawat awam untuk melaksanakan kerja-kerja. Tapi disebabkan dah ada keusangan, okay, mungkin dah bocor sana sini, so dia dah gagal lah untuk mencapai dia punya fungsi dia sebagai pejabat. Okay. Sebagai contoh kalau kata komponen, contohlah komponen tersebut adalah lift. Okay. Kita ada lift, kita nak naik tingkat yang 10 katakan. Okay. Disebabkan tak ada lift, kita terpaksa naik tangga. Okay. Sepatutnya prioriti pejabat tersebut kena ada lift. Okay. So bila fungsi tersebut, fungsi lift tu tidak boleh membawa kita, user kepada aras-aras yang kita nak pergi. So kita dah katakan dia gagal mencapai tahap perkhidmatan dia sebagai lift lah, yang fungsi lift tersebut. So kita boleh lupuskan aset tersebut lah. Okay. Seterusnya sangat usang. So sangat usang ni lebih kepada structure lah. Okay, bila bangunan tu tuan-puan mungkin dah telah didirikan mungkin 50 tahun lepas ataupun 80 tahun lepas ataupun 100 tahun lepas, okay, kita pun dah nampak dia sangat usang. Okay, kita boleh lupuskan lah. Okay, mana bangunan-bangunan kerajaan tersebut. Right. Seterusnya adalah kos penyelenggaraan yang tidak ekonomik. So yang kos penyelenggaraan ni boleh jadi kepada structure untuk bangunan, boleh jadi juga untuk komponen. Bahasa mudahnya contohnya kalau kita kata bangunan tadi kerap kali bocor, kita dah tampal sini bocor, dah tukar bumbung pun bocor, mungkin dah ada masuk air dekat dalam kan. So benda tu dalam bangunan pun dah lembab yang kita kata dah berlaku building syndrome. So tuan-puan, kita dah kata setiap tahun pun kita mohon bajet untuk penyelenggaraan. So bila dah tak ekonomik lah, kita kata kita repair pun keep on rosak, so kita boleh lupuskan. So begitu juga dengan komponen. Contoh kalau aircon, kata kita dah aircon pun kita dah buat pembelian mungkin 10 tahun lepas. Okay, bila nak buat penyelenggaraan mungkin kos-kos untuk beli dia punya spare part mungkin makan duit yang besar lah. Mungkin kita kena beli daripada dia punya original negara pengeluar dia. So dah tidak ekonomik untuk disenggara, kemudian kita boleh layak aset tersebut untuk dilupuskan lah. Okay, so next, tidak digunakan kerana tiada keperluan. Okay, masa tempoh sekarang kita dah tak perlu dah aset tersebut. Okay, kita pun boleh lupuskan aset tersebut lah. Kemudian keperluan tampak bagi pembangunan baru. Ini selalu standard lah yang agensi kerajaan laksanakan. Okay, dia pun dah dapat duit untuk pembinaan baru, untuk dapat bangunan baru. So bangunan yang lama berada tapak yang sama ni kita boleh lupuskan. Okay, walaupun ada kes di mana bangunan tu masih lagi berkeadaan baik tapi perlu dilupuskan akibat perlu diberi laluan kepada pembangunan baru. Ini pun salah satu justifikasi dia dalam melupuskan aset lah. Okay. So last sekali, justifikasinya adalah tidak berfungsi, memenuhi tujuan reka bentuk dan perundangan. Okay. Yang ni mungkin berlaku, contohnya kalau kata macam tadi Tuan Azrul dah share dekat kita dekat bangunan parlimen contohnya kan. Contoh katalah bangunan parlimen tu mungkin reka bentuk dia, dalaman dia menggunakan asbestos dan sebagainya. Ya, kita tahu asbestos sekarang dah tak boleh digunakan akibat untuk kita ada masalah kesihatan kan. So bila dah tak berfungsi untuk memenuhi tujuan perundangan dan sebagainya, aset tersebut boleh dilupuskan lah. Okay. Itu untuk ciri-ciri tersebut untuk dilupuskan. Okay. So next kita pergi kepada kaedah di dalam pelupusan. So tadi pada awalan saya dah maklum pada tuan-puan, kita kena tahu kita nak lupuskan apa. Okay. Kalau kita nak lupuskan struktur binaan,
kita ada 3 kaedah yang utama lah di dalam melupuskan struktur binaan, iaitu kaedah apa? Kaedah pertama, roboh atau musnah. Okay, roboh atau musnah tadi, macam tadi roboh kita kata kita guna tenaga manusia, jentera dan sebagainya. Kalau musnah menanam, membakar, menghancur, melebur. Okay, itu untuk struktur binaan. Manakala kaedah yang kedua adalah kita lepaskan hak kita. Okay, pelepasan hak. Ini sekali lagi saya maklum bagi kategori bangunan kerajaan federal yang dibina di atas tanah selain daripada tanah PTP. Okay, so bila kita nak serahkan kepada pemilik tanah, kita akan lepaskan melalui kaedah pelepasan hak. Okay, apa itu lain-lain? Okay, lain-lain ni ada merujuk kepada kalau ataupun perasan tadi, kaedah pindah milik untuk struktur binaan. So bila kita nak jual bangunan berserta dengan tanah tadi, kita akan buat kaedah pelepasan struktur binaan melalui kaedah pindah milik. Okay. So next kita pergi kepada kaedah untuk komponen lah. So dalam komponen kita ada 4 kaedah utama dalam melupuskan aset komponen. Okay, komponen aset ta'alil ni. Okay, yang pertama musnah. So musnah tadi sama definisi macam struktur binaan tadi. Okay, aktiviti kita menanam, membakar, menghancur, melebur tu di bawah kategori musnah lah. So aktiviti tersebut kita katakan kaedah musnah. Okay, so jualan kat sini boleh membawa maksud kepada jualan mungkin kita kata seketul aset tersebut lah, ataupun mungkin kita kata jualan sisa. Okay, ataupun kita kata ialah jualan sisa. So tadi saya tertinggal untuk musnah tadi termasuk juga tuan-puan bila nak lupuskan musnah secara e-waste. Okay, schedule waste. Saya ingat buat dia apa schedule waste dulu. So yang kat situ di bawah kategori musnah lah untuk e-waste. So untuk jualan tadi sama ada jualan aset tersebut yang masih boleh digunakan ataupun jualan sisa bagi komponen tersebut. So di bawah definisi jualan. Okay. So next hadiah. So hadiah tadi apa beza dengan pindahan tadi? So kalau hadiah G selain daripada G. Okay. Kalau pindahan G to G. Ini untuk komponen aset ta'alil lah. Ini teman-teman kena tahu apa beza hadiah dengan pindahan. Okay. So next kita pergi kepada pelupusan struktur binaan. Kita tengok detail sikit berkenaan pelupusan struktur binaan. Okay, kat sini kita tahu tadi kita ada kaedah roboh, musnah, pelepasan hak dengan pindah milik. Okay, so pelaksanaan hendaklah dalam tempoh 2 tahun dari tarikh kelulusan. Okay, so kita nak laksanakan kerja roboh, kita kena buat 2 tahun daripada tarikh dapatkan kelulusan JKR untuk roboh, kebenaran roboh. Okay, manakala untuk pelepasan hak, okay, 2 tahun daripada tarikh kita dapat pelepasan hak tu melalui borang JKR Patah F10/2. Okay, manakala untuk pindah milik sama juga macam pelepasan hak, kita akan bermula 2 tahun daripada tarikh borang tanda tangan di borang JKR Patah F10/2. So kat sini ada 2 keadaan lah. Okay, kalau untuk roboh, make sure 2 tahun daripada tarikh kelulusan yang JKR beri untuk kerja-kerja roboh. Okay, yang lain semua daripada 2 tahun daripada tarikh borang tanda tangan di JKR Patah F10/2. Right. So seterusnya permohonan lanjutan tempoh masa hendaklah dibuat 3 bulan sebelum tarikh tamat. Okay, lanjutan yang dibenarkan adalah tidak melebihi 12 bulan. Okay, so dia ada 2 item kat sini. Kalau teman-puan rasa memang, okay, katakanlah kita dah dapat kebenaran roboh, okay, pada hari ini 17/10/2023 kita dapat kebenaran roboh. Okay, tapi kita rasa memang dalam tempoh 2 tahun ni memang tak boleh roboh lah puan. Sebab apa? Sebab mungkin kita ada kekangan daripada segi duit. Duit tiba-tiba tak dapat. Okay, ataupun mungkin projek tu tak jadi. So tak boleh nak proceed, tak perlu dah keperluan untuk roboh, contohlah kata so bila kata perempuan dah tahu, okay, 3 bulan sebelum tarikh tamat dia pada tahun 2025 contohnya, kita dah tahu 3 bulan sebelum tarikh tamat tu, okay, mungkin tahun 2026 kita dapat kot duit. So kita kena mohon cepat-cepat lanjutan tempoh masa, EOT, Extension of Time. Okay, so lanjutan tempoh masa ni kita kena mohon 3 bulan sekurang-kurangnya. Okay, lagi awal lagi baik. Kalau 3 bulan saya boleh kata di peringkat kementerian baru memadai. Kalau tuan-puan yang berada di negeri ataupun di daerah, at least 6 bulan sebelum kena mohon untuk dapatkan EOT. So EOT ni siapa yang akan bagi kebenaran? Bukan JKR, bukan urus setia JPAK, tapi pengerusi JKPAK Facility. Okay, JKPAK Facility di peringkat kementerian sahaja. Okay,
pengerusi dia. So kita tahu kenapa 3 bulan, sebab 3 bulan ini adalah merujuk kepada Tuan Puan punya pelaksanaan mesyuarat JK Park Facility yang diadakan setiap sukuan. Okay, so bila setiap sukuan pengerusi dekat peringkat kementerian ni Tuan Puan kena untuk pengetahuan, so kita ada 4 sukuan. Sukuan 1 hingga sukuan 3 pengerusinya siapa? Dia berbeza dengan sukuan yang keempat. Okay, kalau sukuan 1 hingga 3 pengerusinya lah timbalan KSU. Okay, so timbalan KSU yang akan bagi lanjutan EOT tadi. Tapi kalau Tuan-Puan masuk dalam mesyuarat JK Park Facility di sukuan yang keempat yang dipengerusikan oleh KSU sendiri, penggabungan awal sendiri, dan KSU lah yang akan bagi permohonan kelulusan EOT tersebut. So bila dah dapat EOT, untuk struktur binaan Tuan-Puan akan dapat layak 12 bulan tambahan. Okay, so 2 tambah 1 lah. So untuk tempoh untuk pelaksanaan roboh adalah roboh musnah, pelepasan hak, pindahan bilik, paling panjang dia boleh pergi sampai 3 tahun saja. Okay, so berapa lama boleh kita mohon? Sekali saja Tuan-Puan boleh mohon untuk melanjutkan tempoh masa. Okay, sebab dia merujuk kepada nanti kita punya validation report kita punya penilaian, kemudian kita punya report kita punya amount nilai semasa aset. That's why Tuan-Puan perlu buat semula. Sekiranya dah lebih daripada EOT tadi tak dapat buat juga, Tuan-Puan kena mohon sekali lagi. Okay, itu untuk perkara yang nombor 2. So nombor 3, untuk kerja-kerja roboh, make sure Tuan-Puan isi borang kebenaran roboh lampiran 1 pindaan 2021 sahaja. Okay, sebarang borang yang terdahulu, contoh kalau Tuan-Puan pernah lihat borang roboh bangunan berlebihan ataupun borang pindaan 2016 yang tu dah tak boleh digunakan. So make sure Tuan-Puan guna borang lampiran A, saya salahnya sikit. So lampiran A pindaan 2021, okay, untuk borang kebenaran meroboh. Right? So Tuan-Puan masih di talian ke? Kita dah makan? Masih. Alright. So kita jumpa dah lebih pukul 1. Kita rehat dulu.